Okey, apakah standard pembelajaran? Standard pembelajaran ni ialah konsep dan jenis lukisan perspektif. Awak kena tahu konsep dan juga jenis lukisan perspektif. Seperti awak pernah belajar pada tingkat 4 dulu secara umum lah. Lukisan perspektif ialah pandangan daripada mata kita lah, mata manusia. So ada 3 jenis, iaitu 1 titik lenyap, 2 titik lenyap dan juga 3 titik lenyap. Kemudian awak kena tahu elemen-elemen dia lah. Elemen-elemen dia. Elemen-elemen lukisan perspektif. Dia ada banyak elemen. Dan awak kena kuasai semua elemen. Awak kena tahu terma dia. Bila kita sebut garis ufuk, apa dia? Kita kata garis tinggi dia, apa dia? Kalau ada TS, titik satah dia, apa dia? Lukisan perspektif bagi pelbagai bongkah. Jadi awak kena berlatih untuk melukis pelbagai jenis bongkah lah. Ada bongkah macam ni. So awak kena kuasai lah semua kemahiran-kemahiran. Perspektif ialah merupakan sudut pandangan seorang individu terhadap apa-apa perkara yang dilihat melalui panca indera. Panca inderanya biasa mata lah. Sudut pandangan seorang itu boleh berbeza mengikut pengalaman dan juga hasil takbulan masing-masing. So kadang-kadang orang tengok macam ni, kadang-kadang orang tengok macam ni. Ini ada contoh ni lah. Contoh lukisan real, lukisan sebenar, perspektif. So kat sini kita boleh nampak titik lenyap dekat sini. Dekat belakang kereta api, cikgu tanda warna kuning. Cikgu tanda warna kuning. Okey, konsep dia. Konsep lukisan perspektif adalah satu lukisan berbentuk 3 dimensi seperti lukisan isometrik dan juga lukisan obrik yang menunjukkan gambaran mata sebenar lah. So dia boleh nampak, kalau 2 dimensi awak boleh nampak paksi X dan Y sajalah. Awak boleh nampak lebar dengan tinggi sahaja. Tapi untuk lukisan perspektif, lukisan isometrik dan oblik, awak boleh nampak dia paksi Z, iaitu ketebalan dia. Ada lebar, ada tinggi, kemudian ada tebal dia. So itu dipanggil sebagai 3 dimensi. Awak boleh nampak lukisan tu daripada 3 paksi. Paksi X, paksi Y dan paksi Z. Okey, awak tengok standard pembelajaran, boleh menerangkan konsep lukisan perspektif dan boleh mengurai jenis lukisan perspektif. Konsep lukisan perspektif adalah contoh seperti di atas lah, di mana tiang kayu di laluan rel tu boleh kelihatan lebih tinggi dan apabila dekat dengan mata mati tetap akan kelihatan lebih rendah lah apabila jauh daripada mati. Tapi sebenarnya konsep dia ialah awak ada titik lenyap kat sini. Ada titik lenyap kat sini. Okey, jenis lukisan perspektif. Lukisan perspektif satu titik.
Okey, awak perhatikan lukisan ni, lukisan bangunan, dia ada satu titik lenyap dan akhirnya dia akan lenyap di TL. Okey, kalau awak perasan, dia punya muka ni sebenarnya, dia punya konsep ni lebih kepada oblik. Muka dia adalah mesti oblik kat sini. Dia ada muka yang betul, yang real. Lepas tu awak unjurkan dia ke arah titik lenyap. Itu dia punya konsep lah. Dia punya boleh dikatakan apa maksud lukisan perspektif. Dia adalah okey. Okey, ni adalah gambar real ni lah. Maksudnya dari segi realitinya memang macam ni lah, dia ada satu titik lenyap. Kemudian lukisan dua perspektif, awak akan nampak dua titik lenyap. Dia akan lenyap di sebelah kanan dan akan lenyap di sebelah kiri satu. So kalau awak tengok kat sini, dia lebih kepada lakaran isometrik. Iaitu awak ada nampak bucu dia, ada satah dia kat depan, betul-betul dekat depan kita ni. Dia ada satah dia, ada bucu dia. So dia lebih konsep pada isometrik. Cuma dia akan lenyap ataupun hilang ataupun pandangan tu diunjurkan ke titik lenyap satu dan juga titik lenyap dua yang berada di kedua-dua belah lah. Okey, ini adalah contoh gambar real, gambar sebenar realiti kehidupan kita, gambar bangunan dua perspektif, lukisan perspektif dua titik. Okey, ini adalah tiga titik lenyap. Untuk yang ini adalah sebagai pengetahuan saja. Untuk soalan SPM ke, soalan SPM tak akan masuk lah perspektif tiga ni. Ini sebagai pengetahuan saja. Yang cikgu tahu tak masuk lah. Nanti cikgu confirm balik dengan cikgu Syarul lah. Tapi yang cikgu tahu, kita hanya buat titik lenyap, satu titik lenyap ataupun dua sahaja. Tiga ni sebagai latihan saja. Okey, mengenal pasti elemen. Apakah elemen yang patut ada dalam lukisan perspektif? So kalau awak baca-baca ni, titik stesen merupakan ini adalah dia punya terma lah, awak kena tahulah. Garisan penglihatan, garisan satah gambar tu apa, garisan ufuk tu apa, titik lenyap tu apa, tadi juga dah cakap, garis bumi tu apa, garis tinggi tu apa. Ni awak boleh tengok pada buku teks lah. So macam mana kita nak tengok aplikasinya? Okey, dalam aktiviti lukisan perspektif ni, dia akan bagi sama ada pandangan sisi, pandangan depan dan pandangan hadapan lah. Kemudian dia akan bagi yang satah atas ni. Yang atas ni, pandangan atas ni. So yang objek macam ni awak biasa kena fikir sendiri. Awak bila ada dapat soalan, awak kena buat lukisan isometrik sendiri untuk mendapatkan gambaran sebenar perspektif awak. So biasanya kita lukis kat tepi ni lah. Jadi soalan ni biasa dia bagi sama ada dia bagi ni lah. Dia bagi pandangan sisi, pandangan hadapan, pelan, lepas tu sisi, lepas tu awak kena unjurkan semua titik-titik tu sehinggalah terjadinya lukisan perspektif dekat tengah. So biasa kita lukis kat tengah ni lah. Itu jawapan dia. So kat tepi kiri kanan. Tapi juga ada juga kes kita buat dia punya ni ke tepi ya. Tengok keadaan. Tengok bergantung pada soalan. Okey, ini adalah contoh titik lenyap lah. Oh, cikgu lupa nak cakap ni. Apakah elemen-elemen tadi? Kat sini kita ada satah gambar. Satah gambar ni untuk menggambarkan kat mana dia punya ni lah. Kat mana dia melepasi garis yang ni. Garis yang objek atas ni. Kemudian garisan ufuk ni ialah mewakili kedudukan titik lenyap tu kat mana. Biasanya titik lenyap ni berada dekat garisan ufuk lah. Dan garisan bumi ni yang berada di depan pandangan mata awak lah. Dia mula kat mana? Itu garisan
bumi. Kemudian awak ada garis tinggi ni kita unjurkan daripada bawah. So kita boleh tahulah tinggi awak berapa, tinggi awak berapa. Ini garisan tinggi. Kemudian gini garisan penghilatan. Garisan penghilatan ni diberi oleh dalam setiap soalan mengikut pembuat soalan tu dia nak tanya. Kalau garisan penghilatan dia macam ni, apakah gambar ataupun lakaran perspektif anda? So ini juga panduan yang penting yang akan diberi oleh pemberi soalan. So sama ada dia bentuk macam ni ke, bentuk macam mana ke, itu adalah bergantung kepada soalan. Tapi ini adalah panduan utamalah untuk awak buat ni, garis penglihatan GP ni. So short form ni awak kena hafal lah, sebab bila cikgu mengajar nanti tak sebutlah garis sama. Kita sebut GP, kita sebut GT, kita sebut TL2, TL1, GU, ST, SG, GB, TS. Lepas dapat garis penglihatan GP ni, kita unjurkan semua kita punya unjuran ni ke arah TS dan juga TL1, TL2. Semua kita unjurkan ke sana. TS ni adalah titik satah. Kat mana kita nak lihat pandangan kita tu. Itu panggil titik satah. Ini juga diberi oleh soalan. Kalau zaman kalau mungkin masa RBT dulu awak hanya ada jawapan yang standard. Kalau diberi soalan nak lukisan lakaran perspektif, standard dia macam tu saja. Tak ada syarat-syarat lain. Tapi untuk yang GKT ni ada tambahan garis penglihatan soalan dia, kemudian ada TS. Jadi berdasarkan garis GP dan TS ni lah awak bina lakaran perspektif. Itu yang beza lakaran perspektif awak masa RBT dan juga masa GKT. Lebih advance lah. Lebih teknikal. Lagi banyak benda yang awak kena buat. Okey, ini adalah lukisan perspektif satu titik TL. Perspektif dua titik. Tengok dia punya ni dia punya konsep dia, GU dia. Garisan ufuk. Tengok, TL mesti berada di atas garisan ufuk. Dan garisan bumi ni adalah permulaan pandangan awak. Kat mana lakaran perspektif awak tu bermula, kat situlah dekat garisan bumi tu. Kemudian ini adalah perspektif dua titik. Ada garisan ufuk, ada garisan bumi dekat sini, ada TL1, TL2. Ini TL1, TL2 ni kadang-kadang ditetapkan oleh soalan, kadang-kadang tak. Dibuat begitu, awak boleh pilih kat mana kedudukan dia atas garisan ufuk, tetapi mestilah menepati GP, garisan GP dan juga TS, titik satah. Garisan penglihatan dan juga titik satah. Okey, ini adalah contoh konsep dia lah. Sekali lagi konsep. SG ialah satah garisan pandangan atas. Pandangan pelan dekat sini. Jadi awak unjur terus, awak akan nampak jawapan standard dia macam ni lah. Sebab garisan satah dia duduk dekat sini. So dia punya jawapan standard lah. Dia tak ada TS pun dekat sini. Tak ada TS, tak ada garisan penglihatan. So awak terus jawab dia punya soalan ni dengan kaedah yang biasa saja. So awak lakarkan berdasarkan yang ini saja. Tanpa TS, tanpa garisan penglihatan. Ini. Ini contoh gambar yang real lah. Daripada juru gambar ni, pandangan perspektif dia macam ni. Yang betul. So awak nak gambarkan melalui lakaran teknikal. Ini pun satu contoh juga. Lakaran perspektif dua titik tanpa GP, tanpa TS. Standard saja. Ada titik lenyap satu, titik lenyap dua. Macam mana nak buat ni, awak perlu ada pandangan pelan, pandangan hadapan ataupun sisi. Baru boleh buat lakaran. Jadi ini latihan ni awak boleh buat. Boleh inilah.
Nanti cikgu suruh awak buatlah, buat dalam buku nota. Lepas tu hantar gambar kat cikgu, hantar snap personal, nanti cikgu tanda lah. Latihan muka surat 13 lah. Lukisan perspektif bagi pelbagai bongkah. Awak tengok dia punya bongkah asas ni. Diberi kedudukan SG. Satah garisan. Diberi G, GP dan TS. Tengok dia dah bagi dah TS. So apa perlu awak buat ialah dia bagi pandangan atas, dia bagi pandangan hadapan, dia bagi pandangan sisi. Berdasarkan ukuran ni awak boleh dah buat bongkah macam ni. Ini bongkah sebagai reference, bongkah isometrik ni. Untuk awak dapatkan gambaran jelas lakaran perspektif awak lah. Oh, ini awak boleh lukis kat tepi-tepi lah. Tak wajib pun, tapi sebagai reference, sebagai rujukan awak. So apa yang awak perlu buat ialah awak tanda bongkah ni. Ini 1, ini 2, ini 4, ini 3, ini 4. So awak bina balik pandangan atas, pandangan depan ni dengan pandangan sisi ni. Pandangan sisi dah tak perlu dah. Awak buat pandangan atas dan pandangan hadapan. Yang ni awak tak buat lagi ni. So awak ada TL kat sini. Ni TL, titik lenyap. Diberi oleh soalan juga. Kemudian TS. Diberi oleh soalan. Soalan akan beri TL dan TS. So awak punya tugas ialah buat bongkah yang ni. Bongkah perspektif ni. Lakaran perspektif ni. So apa buat ialah awak unjurkan daripada atas ni. Bila unjur pada atas, 1 nak jumpa pada 1 kat sini kan. Ni 1 kat sini. 4, 1, 3, 2 kan. Bila dia jumpa je, awak unjurkan 1 ke TS ni, titik satah ni. Garisan 1, 2 ni awak unjurkan ke TS. Awak unjurkan ke TS. Untuk yang pandangan depan ni pula, yang 4, 3 ni, awak unjurkan ke TL. Ini adalah perspektif 1 titik. Unjur ke sana. Okey, setiap titik persilangan ataupun garisan yang berserenjan, titik yang berserenjan dengan SG, satah garisan, awak unjurkan ke bawah. Awak unjurkan ke bawah. Bila dia jumpa garisan TL tu, itulah garis dia punya titik untuk garisan tersebut. So awak sambunglah 4 ke 1. Begitu juga dengan 2 ni, nombor 2 ni. Awak unjurkan ke TS. Unjurkan ke TS. Lepas tu bila dia kena garis satah garisannya, awak unjuk dia ke bawah. Jadi dapat titik yang kedua. Lepas tu seterusnya dapat titik yang ke bawah ni pula. So daripada sini awak boleh unjurkan. Susah juga cikgu nak cerita secara buku teks ni. Sebenarnya kena banyak kena buat latihan, kena buat secara demonstrasi. Nanti cikgu tunjuklah macam mana. Cikgu bagi secara umum dulu. Okey. Bongkah permukaan rata diberi kedudukan SG, satah garisan, garisan ufuk, garisan bumi dan TS. TS mesti dikena bagi sebab itu adalah sebahagian daripada soalan. So dia bagilah pandangan atas, pandangan hadapan, pandangan sisi. So apa yang awak buat ialah awak buat bongkah isometrik untuk awak faham sikit apa yang patut awak buat dengan perspektif awak. So lukis balik kedudukan tu. Bukan lukis balik, sebenarnya soalan ni dia bagi nanti. Bila awak dapat soalan yang awak nak jawab masa SPM nanti, garisan-garisan ni dia bagi. SG kat mana, GU kat mana, GP kat mana, TL kat mana, TS kat mana. Awak cuma buat unjuran je. Buat unjuran kat mana dia bertemu apa semua kan. Tengok ni garisan dia bertemu lah. So awak dapat dia punya ni lah.
garisan oblik tadi, cikgu cakap konsep dia muka dia kat sini. Lepas tu awak unjur dia punya bucu-bucu dia ni ke TL. Yang belah atas ni, pandangan atas ni awak unjurkan ke TS. Dia punya perjumpaan dia dekat titik yang berserenjang dengan garisan, dengan satah garisan tu, itu adalah dia punya jarak dia lah, kedudukan titik dia pada pandangan perspektif lah. Ujung-ujung macam tu, tengok 1, 2, 3 tu awak unjuk ke TS. Pandangan atas tu awak unjurkan ke TS. Untuk pandangan hadapan ni awak unjurkan ke TL. Tempat dia jumpa kat sini, tengok garisan 1 dia unjurkan ke TS. Bila dia kena je garisan SG ni, dia sepatut diunjur ke bawah lah. Kat situlah jarak dia. Jarak ke sana tu awak dah dapat dah. Kat mana dia nak stop? Satah nombor 2 T1 ni kat mana dia nak stop? Itu yang gunanya daripada garis satah garisan ni. Bila awak dah buat macam ni, okey, dah buat macam ni, dah unjurkan ke TL. Ini kan dia tak ada penghujung dia. So macam mana nak kenal pasti hujung dia? Ini satah garisan ni. So bila dah buat semua unjuran ke TL dan TS, awak kenal pasti dia punya tinggi dia. Garis yang berserenjang ni. Tengok garis berserenjang diunjurkan ke bawah. Kat mana titik pertemuan dia? Kat 1 dia jumpa kat mana? Nombor 2 ni, garisan nombor 2 jumpa kat mana? Garisan nombor 3 ni jumpa kat mana? Garisan nombor 4 ni jumpa kat mana? Bila dah tahu perjumpaan dia mana, awak hitamkan dia punya garisan. So awak dapatlah satu garisan perspektif yang ni lah yang diperlukan. Jadi dekat sini TL dengan TS tu yang penting. So dapatlah awak dapat gambarkan lukisan perspektif. Contoh lain ialah perkaan rata dah condong. Ini diberi pandangan atas. Soalan dia nak lukis pandangan hadapan perspektif dengan menunjukkan dia nak satu titik lenyap jugalah ni. So awak buat bongkah dia isometrik. So awak dah nampak dah dia punya ni. So cuba awak pindahkan lakaran ni ke dalam elemen perspektif. So awak nampak TL kat sini, TS kat sini. So TL, tak semestinya TL dengan TS ni dia ni, tapi kebanyakan yang ni dia sama, pada satah yang sama. Awak lukiskan, unjurkan dulu macam ni. Unjurkan dulu. So awak boleh tahulah nanti dia akan jadi dia punya bentuk isometrik dia macam mana kan. So awak boleh nampak dia punya perspektif dia akhirnya macam mana. So unjurkan dulu, kemudian awak cari unjuran-unjuran yang mengarah kepada TL dan juga TS. Dia punya pandangan depan dia ni awak unjurkan ke TL, pandangan atas ni awak unjurkan ke TS. So titik yang berserenjang, awak cari titik yang berserenjang. Cari titik yang berserenjang ni ke bawah, titik ke bawah ni. So awak tahu titik pertemuan dia, 1 kat mana, 2 kat mana. So awak boleh hitamkan dia punya garisan. Macam awak buat garisan isometrik lah ni. Asas dia. Sama juga yang ni pun. Awak buat dia punya ni dulu, TL, TS dia kat mana. Lepas tu gariskan muka hadapan dia ni ke arah TL, dia punya pelan hadapan dia ke arah TS. Ini adalah untuk perspektif satu titik lah. Tengok dia unjur, tengok garisan. Awak kena detail lah. Unjur. Awak akhirnya awak hitamkan garisan yang awak perlukan, yang seakan-akan sama dengan bongkah isometrik yang awak nak kat atas kan. Ni kan awak dah tengok dah isometrik dia macam mana. Ni isometrik awak. So perspektif tu jangan larilah. Numbering kena betul lah. Untuk pastikan step awak ni betul, numbering, penomboran setiap bucu-bucu bongkah awak tu kena betul. Kalau salah numbering, salah lah awak. Ini satu contoh lagi, pandangan atas, pandangan depan, pandangan sisi. Ini lagi kompleks lah bentuk dia, lagi pelik. Lagi susah awak nak cari unjuran-unjuran
TL, TS awak. Jadi numbering tu lagi dalam soalan SPM lebih kurang macam ni lah. Numbering tu awak jangan hilang, jangan loss. Itu pandangan utama awak lah. Kemudian ada lukisan dua perspektif lah. Lukisan. Kalau tengok lukisan dua perspektif, cuba kita tengok macam mana. Okey, untuk dua perspektif soalan dia tidak ada pandangan atas. Kalau untuk satu titik lenyap, biasa awak just guna pandangan atas saja sebagai reference dia, sebagai garisan penglihatan. Tapi untuk dua titik lenyap, garisan penglihatan dia kena berdasarkan kepada soalan lah. Tadi pun sama juga, sama berdasarkan soalan. Tapi bentuk garis penglihatan dia berbeza sikit untuk dua titik lenyap. Tapi unjuran dia tetap sama. Maksudnya awak ada TL. TL ni awak ambil daripada pandangan hadapan isometrik. Sini satu, awak unjurkan ke sana. Lepas tu awak nak dapatkan dia punya tebal dia tu, nak dapatkan paksi X dia tu, paksi Z dia tu, awak kena unjurkan garisan penglihatan tu ke arah TS. Bila dah unjurkan yang yang atas ni ke TS, awak tengok garisan titik-titik yang berserenjang tu kat mana dia jumpa. Kat situlah awak akan dapat mengenal pasti titik-titik perspektif. Kemudian awak tunjukkan. Jadi ini adalah simple saja, dia guna bongkah 4 segi saja, guna kubus saja, guna cuboid saja. Dia makin canggih lah dia punya ni. Dia makin canggih dia punya ni. Ngantuk lah cikgu. Oh, tak ngantuk ke? Okey, ini garisan dia. Ini makin canggih lagi lah. So, cikgu tak boleh cakap, oh tengok buku teks ni dah boleh dah, tak. So, kita memang kena praktis. Okey, cikgu rasa cikgu... Apa dia? Buku latihan. Buku latihan. Okey. Cikgu baru nak cerita. Okey, kita kalau konsep kemahiran, memang kita tak boleh belajar teknik macam ni. Dengar ceramah cikgu, lepas tu tengok. Bukan ini, bukan siri YouTube. Awak tengok YouTube awak dah pandai. Kalau siri YouTube tu, kalau orang tengok jadi pandai, tak payah ada sekolah lah lepas ni. Tutup lah semua sekolah. Sebab apa kita boleh belajar melalui YouTube je. Sebenarnya kalau awak cari konten GKT dekat YouTube sememangnya banyak. Cikgu dah cek dah sendiri, memang cikgu yang mengajar tu memang pakar, menggunakan teknologi yang canggih, dengan bahasa pun yang menarik. Cikgu rasa, cikgu dengar pun cikgu rasa terhibur. Baguslah cikgu tu, ada 2-3 orang cikgu yang tengok, memang menarik. Masalahnya ialah belajar kemahiran bukan dengar ceramah, tengok cikgu macam tu, tak. Tengok budak-budak duk gelak seronok dengan cikgu, tak. Dia bukan setakat macam itu. Awak mesti ambil peranan, mesti praktikal. Okey, cikgu nak tunjuk ni. Mana buku latihan? Belum. Okey, cikgu nak tunjuk. Ni kacau yang baru. Kan. Cikgu nak tunjuk buku latihan awak sebenarnya. Komputer cikgu pun dah lembab dah.
tahulah. Jangan tidur lagi ya. Tak ni anak murid. Oh, okey. Ini buku latihan awak lah. Macam dekat tampak gitulah. Tapi kena beli lah. Okey, harga dia. Cikgu ingat dekat tampak dia punya tebal dia. Tebal lah. Tebal. Cikgu ingat dalam 100 lebih kot dekat tampak tu. Yang ini dia nipis sikit. Nipis ni sebab apa? Sebab awak buat banyak AutoCAD. 3 bulan ke 2 bulan setengah ke. So banyak aktiviti awak tu menggunakan AutoCAD. So dia punya soalan dia punya muka surat dia lebih kurang sikit tahun ni. Dia punya harga cikgu tak pasti sama ada 24 ke 26. Tak cikgu tak pasti lagi. Ya. So lebih kurang dalam 24 26. So dia meliputi semua topik lah kat sini. Contohnya dia ada GKT lah kat sini. Ada GKT pada, ada lukisan perspektif kan. Lepas tu dia tunjuk elemen dia, ada kat sini. Elemen. Lepas tu dia ada terma dia, awak kena nyatakan terma dia, apa maksud dia. Lepas tu dia ada latihan lah. Tengok latihan. Kalau awak tengok dia dah bagi pun garisan SG, GU. Awak tak perlu pun tulis lah. Dah ada TS, dah ada TL. TL tak ada, awak kena tentukan sendiri TL. TL ni memang tak ada. So dalam latihan ni garisan-garisan tu dah diberi pun. Cuma kerja awak ialah untuk mengunjurkan semua garisan tu ke arah TL, TS. Lepas tu cari titik persilangan dekat SG, garisan ufuk. Lepas tu unjurkan kat bawah, jumpa kat mana kan? Jumpa kat mana? Dan kat sini dia dah bagi garis objek isometrik. So awak buat numbering kat sini. 1, 2, 3, 4. Jadi memang mudah lah kalau ada yang ni. Kalau kita belajar melalui tanpa buku ni, kan cikgu beli kertas A3, lepas tu cikgu letak atas papan ni kan. Cikgu tunjuk satu-satu, nak lukis satu-satu garisau, makan masa kan. So memang kita perlukan buku ni untuk ni ya. So buku tu dah sampai dekat ni. Ini contoh-contoh lah. Cikgu buat. Dah ada lah. Ini jawapan dia lah. Yang dah buat. Buat dengan pensel ya. Jadi agak menarik lah. Bentuk dia pun agak kompleks lah. Cikgu ingat ini pun dah berapa latihan. Kalau awak dapat habiskan buku ni, cikgu rasa insyaAllah lah awak pandai semua. Jangan risau lah. So harganya standby 28 ataupun 26. Cikgu lupa nak cek. Awak boleh ambil hari Jumaat ni pukul 9 sehingga pukul, cikgu tunggu sampai pukul 11.30. 11.30. Pukul 9 sampai 11.30. Awak jaga SOP. Awak pakai mask. Masuk kat pondok guard tu. Scan. Macam biasalah. Tulis nama apa semua. Awak pergi dekat bilik GKT. Jangan ramai-ramai. Jangan pergi pakat-pakat sampai satu kelas lah. Awak berapa orang? 9 orang je pun kan. Jaga jarak lah. Sebab banyak mata memandang kat sana. Ada sebenarnya ada kelas tambahan tingkatan 5 masa tu lah. Kelas GKT bagi tu. Kebetulan cikgu ada kat sana. So cikgu ingat sambil-sambil cikgu buat kelas cikgu GKT untuk SPM 2020 ni dengan cikgu Syarul. Awak boleh jumpa cikgu Syarul. Tengok dia mengajar macam mana boleh. Cikgu pun ada sekali tengok. Sambil tu bolehlah awak ambil buku.
latihan ni. Cikgu rasa kita kalau tak ada buku ni susah sikit lah nak teruskan kelas kita. Dengan adanya yang ni senang. Terus kita isi, kita bincang apakah jawapan dia kan. Terus dia isi. Kan senang kan. Terus dapat kefahaman. Kalau kita duduk main dengan ceramah, cikgu ceramah je kan. Memang tak lama. Cikgu pun jadi ngantuk juga asyik cakap kan. Okey, cikgu rasa jelas apa yang cikgu nak sampaikan hari ini. Menggunakan buku teks saja pun belum ada amali lagi. InsyaAllah dengan adanya buku ni pada minggu depan cikgu akan ni lah. Cikgu akan koyak satu. Koyak satu. Lepas letak atas papan ni. Ini papan canggih ya, cikgu jumpa dekat bilik JKT. So cikgu bawa balik rumah praktis. Kalau awak pernah nampak alat ni memang ada pun dekat bilik JKT kan. Besar ke? Tak lah. Kecil sama. Oh memang mahal ni. Memang mahal. Tapi bagi saya bagi cikgu papan kayu awak ni terbaik lah. Walaupun cikgu pakai yang mahal ni, dia masih gelong lah. Dia jadi bengkok dia punya garisan. Sebab apa? Sebab dia lembut tepi ni. Tengok dia tak seimbang pun tengok. Dia sengit-sengit juga. Dia boleh bergerak lah. Dia railing dia ni tak betul sangat. Cikgu rasa memang papan tu terbaik lah. Papan kayu awak tu. Ini mahal saja ni. Tapi memang canggih lah. Dia ada railing kat tepi ni. Track ni. Dia berjalan je. Lepas tu awak boleh kepit. Petang kat tepi. Dia ada pengepit. Awak boleh kunci je. Kalau awak sanggup melabur, awak boleh pujuk ayah awak kata, "Yoh, kalau tak ada papan ni susah nak dapat ye." Mana tahu kot dia kata. Dia beli. Dia boleh lock kat sini, kat ujung. Dia boleh lock. Boleh lock. Kat ujung sana. Jadi go lah. Atas ni. Lepas tu railing ni dia boleh pergi atas bawah. Lepas tu kalau awak nak kunci, dia boleh kunci kat tengah ni. Dia ada stop go kat sini. Nak kunci, awak kena tolak ke kanan. Dok go lah. Dok go tarik ke apa ke, dok go. Lepas tu dia tak payah pakai set sisiku dah yang ni. Dia ada dia punya set siku sendiri. Yang kalau awak lock dia kat sini, dia boleh pusing sudut apa yang awak nak. Dia ada meter sudut kat sini. 90, 45 memang detail lah. Ini sudut yang tak payah tak ada dekat apa sesiku set pun dia boleh buat. Sebab apa? Sebab dia ada sudut kat sini. Awak nak pusing berapa? Dia boleh buat. Lepas tu dia boleh gerak, lepas tu boleh kunci. Dok gerak ni. Dia boleh kunci kat sini. Dok gerak ni. Tolak macam mana pun dok gerak dah. Akak gini ke, pergi makan ke, adik kacang ke, adik sepak ke apa, dok gerak. Memang canggih lah. Tapi cikgu lebih selesa guna papan lah. Memang lebih teknikal. Ini untuk buat kerja laju-laju boleh lah. Okey. Mungkin cikgu guna yang ni lah untuk mengajar. Sebab apa? Sebab laju kan. Tapi tak molek juga. Tengoklah macam mana. Mungkin cikgu buat balik papan lah. Malah je. Cikgu buat balik papan tunjuk macam mana guna set. Okey, cikgu rasa cikgu nak tamatkan perjumpaan kita ni. Sebelum kita tamatkan, awak nak tanya apa-apa ke? Cikgu. Ya. Kat 3 tu guna komputer ke? Biasa guna apa? Tak dengar. Komputer? Bab 3. Komputer lah. Okey, komputer ni sekejap cikgu nak stop sharing lah. Memang kita punya aktiviti kita ni yang ni kita guna komputer. Tapi kalau awak tak ada kemudahan komputer, tak ada dalam rumah awak, mak ayah awak tak guna komputer apa, awak boleh guna komputer sekolah lah. Sebenarnya untuk aktiviti AutoCAD ni,
sebenarnya memang kena siapkan dekat sekolah pun. Dan dia cikgu bukannya bagi assignment, lepas tu awak buat kat rumah tu. Kita akan belajar ni dekat mak komputer lah, dekat bilik komputer. Cikgu tak pastilah bilik mana pusat akses ke apa. Cikgu tak pasti, cikgu boleh tanya lagi Cikgu Syarul kat mana biasa belajar. Sebab kita ada sains komputer kat sini, takut dia orang pun kelas dengan dia orang kan. Mungkin sama ada pusat akses ke kat mana-mana tempat yang ada komputer kat sekolah lah. Jadi jangan risaulah kalau tak ada komputer. Awak tanya sebab tak ada komputer kat rumah kan? Ya. Okey, kalau tak ada tak apa. Memang sepanjang aktiviti AutoCAD ni menggunakan waktu pembelajaran sekolah. Cuma ada macam kes-kes yang tahun ni 2020 ni ada murid dia tak sempat. Dia tak sempat siap. Kan selalu cuti kan. Dia tak sempat siap AutoCAD. Ni dalam cikgu nak atur markah ni dalam 12 bulan 2 ni. Ada lagi yang belum atur lagi, ada seorang dua je, seorang. Sebab apa? Itulah dia tak sempat. Mungkin masa bersemuka tu tak sempat, jadi dia buat kat rumah, dia guna komputer rumah, boleh. Jadi dalam kes awak ni, kalau tak ada komputer, sebenarnya aktiviti AutoCAD yang diperuntukkan 3 bulan tu boleh selesai, jangan risau. Tak perlu komputer kat rumah pun. Kalau awak belajar laju-laju, cepat faham apa semua, tak payah. Tak payah beli komputer pun, pakai kat sekolah je. Okey, lain soalan? Ada dah kok. Okey, kalau tak ada, alhamdulillah pukul 10. 10, 9 sejam lebih kurang. Kita start pukul 9 lebih. Cikgu setting ni lah benda-benda macam ni. Kamera lah apalah. Pening benda-benda macam ni. Kita kena biasakan lah norma baru pembelajaran ni. So kalau kalau ditakdirkan hanya batch awak saja, tingkatan 5 saja yang masuk sekolah lepas ni, kira honeymoon awak. Seronok juga duduk sekolah tingkatan 5 je pergi sekolah lah. Sebesar-besar sekolah tu tingkatan 5 je ada. Okey, kita tengoklah pengembangan macam mana. Itu saja. Terima kasih kerana dapat hadir dalam perjumpaan kita hari ini. Dan cikgu harap hari Jumaat ni macam mana? Semua boleh datang? InsyaAllah. Boleh ha? InsyaAllah. InsyaAllah. So Jumaat ni kita akan jumpa, ambil kita punya ni buku masing-masing. Harga 24 ke 28, 26 ke, cikgu tak pasti. Tapi tak sampai 30. Kalau yang tingkatan 4 memang 30 harga. Untuk yang tingkatan 5 kurang sikit, cikgu tak pasti. Mungkin 24 ke. Okey, kita jumpa hari Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.